Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bertemu lagi minggu ini dalam episod ketiga podcast POV SI Plus Sinar Islam Plus, relevan dan inklusif, dibawakan oleh Sinar Islam Plus dan Sisipan Jumaat Sinar Harian. InsyaAllah kita akan terus melebarkan lagi siaran kita. Mudah-mudahan anda di luar sana akan mendapat sikit sebanyak manfaat dari apa yang kami kongsikan daripada di sini, ya. Dan podcast POV SI Plus akan bercakap tentang segala yang anda ingin tahu tentang Islam dan pencerahannya, meliputi gaya hidup, budaya, hukum hakam dan apa juga isu yang menyentuh tentang ummah. Dan dengan tagline relevan dan inklusif, kami cuba untuk mencakupi segala poin-poin yang boleh anda rasa, getar rasanya untuk anda bawa dalam kehidupan sepanjang hari dan sepanjang hidup kita bersama, insyaAllah. Siaran POV Podcast Sinar Islam Plus boleh diikuti di Facebook, Instagram, TikTok, portal YouTube, dan juga anda boleh kongsikan link-link ini di kesemua media sosial anda, khususnya di grup-grup WhatsApp. Contoh kata grup masjid ke grup komuniti anda, grup kawasan perumahan anda. Sharekan, semoga lebih banyak lagi, lebih ramai lagi umat Islam dan juga masyarakat kita dapat menikmati hasil-hasil daripada yang kami kongsikan daripada sini, ya. Dan pada minggu ini, siaran dan juga audio podcast POV Sinar Islam Plus membawakan untuk anda satu tema yang dekat dengan kita semua, ya, rakyat Malaysia, terutamanya menghampiri 31 Ogos 2023, dan tema hari kebangsaan kita pada tahun ini adalah Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Mudah-mudahan apa yang dihasratkan oleh pemerintah akan sampai kepada kita semua untuk kita bersama-sama, ya, mengaplikasikannya, melaksanakannya dalam kehidupan kita seharian, dan bersesuaian dengan tema yang dipilih oleh pihak kerajaan pada tahun ini untuk hari kebangsaan. Kami bawakan untuk anda satu ciri ataupun satu juzuk yang ingin diperkatakan, iaitu tentang perlunya pemuda ataupun belia turut sama-sama mencicip, bukan saja mencicip kebaikan daripada kehebatan negara ini, bahkan turut sama-sama memberikan partisipasinya untuk membina negara dengan lebih baik lagi. Dan tajuk kita, seperti anda boleh saksikan, pemuda kiriman Tuhan. Bukannya sekumpulan pemuda bersayap turun dari syurga memerintah dunia, bukan, tapi pemuda yang dibina rohnya, jati dirinya untuk sentiasa menjadi pemuda yang lebih terkehadapan dalam kepimpinan, dalam apa juga ciri-ciri yang dimahukan oleh Islam. Dan bersama-sama saya di studio buat kali pertamanya seorang Insta-famous influencer yang amat-amat kita kagumi, ya, seorang anak muda yang telah menjebakkan dirinya dalam medan dakwah secara yang sangat-sangat paling berkesan pada saya. Saya kira dipersilakan Anik Mohai. Terima kasih, Anik, kerana bersama dengan kami. Terima kasih juga atas jemputan, Paman. Alhamdulillah. Anik seorang yang sangat sibuk, seorang penulis, seorang penyampai di media-media sosial, seorang pensyarah juga, ya. Masanya sangat terhad, tapi malam ini Anik memilih untuk bersama dengan kita. Alhamdulillah. Kami di sini rasa amat-amat berbesar hati sekali. Salam dulu. Tak apa. Semangat sangat. Ya, semangat betul. Thank you for coming. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Kru-kru di studio pun sangat-sangat excited sangat. Sangat-sangat exciting malam ni. Baju kita sama. Ya, itu penting. same wavelength. Betul. Sama getar rasanya. Wah. Ya, untuk menyambut. Ini abang pilih ni malam ni untuk menyambut merdeka. Siaran kita, betul, pada malam ini bersesuaian untuk tema Ogos. InsyaAllah. 31 Ogos. Baik, Anik. Okey, mungkin Anik boleh kongsikan kepada kami di studio dan kepada penonton, pendengar yang dapat mengikuti siaran ini, ya, setakat ini bagaimana sambutan follower lah, kita kata. Sudah 1 juta, ya, siarannya. Alhamdulillah, ya. Setakat ini untuk medan saya bergelanggang di gelanggang TikTok, Instagram, sosial media, memang dapat sambutan yang luar biasa. Luar biasa. Dan mereka ramai
yang sedar dan menyukai jalan yang saya tengah buat, which means Alhamdulillah. antaranya lah saya sebutkan, antaranya tukar lirik lagu versi dakwah. Alhamdulillah dah capai banyak dah Abang Man. Itulah setiap kali bila abang tengok dekat situ juta. Betul. Wow, kan. Di penghujung siaran nanti ya, saya nak minta penerbit ingatkan saya pada minit yang ke-27 nanti, ingatkan saya untuk paksa Anik perform satu lagu spontan ya. Oh, yang ditukar. Kita cuba. Kita cuba nanti ya. Jadi setiap kali siaran dapat cecah Alhamdulillah. ratusan ribu. Itu menandakan Anik berada di posisi yang betul sebenarnya untuk sampaikan sedikit mesej dakwah kepada ummah kan, insyaAllah. Teruskan. Terima kasih. Teruskan. Mudah-mudahan Saya kami cuba. doakan. Semoga saya istiqomah lah. Amin. Amin insyaAllah. Doakan kami juga di sini. Amin. Ya, insyaAllah. Baik. Bersesuaian dengan topik yang kita pilih pada minggu ini Anik, kan? Okey. Sebagai pemuda Islam khususnya, apa peranan kita? Pemuda, bila cakap pasal pemuda, orang yang berumur 18 hingga 40. Tapi pada tahun 2019 kalau tak silap, dia punya, sebab tempoh pencen sudah, sebab orang semakin sihat. Di dunia orang semakin sihat, kadar penyakit semakin menurun, jadi dilanjutkan belia tu ke umur 60. Ya, betul. Umur 60 tu dikira belia. Jadi pada umur 18 hingga 40 lah kalau kita kata waktu yang tepat, waktu yang lebih sihat, 18 hingga 40 tahun. Apa peranan kita sebagai belia, sebagai pemuda untuk memperbaiki keadaan ummah pada hari ini? Silakan Anik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Abang Man atas jemputan ke podcast Sama-sama. POV SI Plus. Alhamdulillah. Terima kasih juga Sinar Harian atas kesempatan dan ruang untuk saya berbicara. Baik, sebagai pemuda Islam, apa peranan kita? Selalu saya terdetik tau, memikirkan apa amalan ataupun apa kebajikan yang saya boleh buat untuk diri saya, keluarga saya, masyarakat dan juga negara. Benda ni sangat penting tau. Kalau kita sebagai manusia, khususnya pemuda yang berada dalam lingkungan 18 hingga 40, kita kena faham tangan-tangan kita, tindakan-tindakan kita akan mengubah dunia sebenarnya. Boleh mengubah dunia, tapi dengan cara dia. Sebab itulah sekarang ni, dengan kemajuan ekonomi yang sedang membangun, kita perasan ramai anak muda yang mungkin daripada kecil didedahkan dengan telefon bimbit, dengan sosial media. Boleh jadi mereka terdedah dan terjebak dalam dunia-dunia yang positif, dan boleh jadi juga dunia negatif. Sebab saya perasan memang ramai anak muda leka. Itu memang kita tak boleh nafikan lah benda tu. Jadi antara peranan yang saya nak sebut dekat sini, saya nak sentuh peranan pada diri kita khususnya. Pertama-tama sekali, ramai anak muda yang lalai dengan dunia, yang tidak mengutamakan agama. Jadi perkara pertama yang saya nak teguh dan saya nak pesan untuk diri saya dan semua, jagalah solat 5 waktu. Jaga solat 5 waktu. Kerana apa? As-salatu imaduddin. Solat tu tiang agama. As-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Ayat Quran Allah kata, solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Dari sini kita perasan tau, sebenarnya solat itu umpama benteng untuk kita menjadi seorang pemuda yang hebat. Tapi ramai di antara kita yang kecundang solatnya. Yang solat itu kecundang, sinilah saya cerita solat tapi lewat. Belum cerita lagi tak solat. Belum cerita lagi solat tapi main solat mana yang kita nak solat. Belum lagi cerita. Boleh pilih? Boleh pilih pula tu. Ada juga yang tak solat tapi dia buat solat sunat. Okey. So macam maksudnya nak minta hajat baru sembahyang. Dari situ sebenarnya rugi. Sebab kita nak jadi seorang pemuda yang hebat, pemuda yang seiring dengan tajuk pemuda kiriman Tuhan, yang akan ada keluarga, yang akan menjaga isteri, anak, ibu bapa, masyarakat dan negara ni. Kita perlu jaga solat 5 waktu sehari semalam. Pertama. Yang kedua, bacalah Quran. Bukan hanya dapat manfaat dekat akhirat saja. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti. Minta maaf, hadis Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a li ashabih. Maksud dia Al-Quran akan memberi syafaat pada pembacanya. Itu dekat akhirat. Tapi kalau dekat dunia, apa tanda dia? Pertama, hati kita akan tenang, Allah kata. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Surah Ar-Ra'd 2 ayat 28. Ketahuilah dengan mengingati Allah, hati jadi tenang. So kalau you guys rasa macam kita rasa music is our best medicine, kita silap. Sebab kita ada Al-Quran. Sebab Al-Quran akan jadi penawar. Ada contoh kalau kita nak mati nanti orang baca, contohlah ada jenazah dekat depan,
lagu Coldplay satu. Tak kalau macam tu mesti nak kena Al-Fatihah ataupun Yasin kan. Sebut la ilaha illallah. Kembali juga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang kedua. Boleh tambah lagi? Boleh. Yang Silakan. ketiga, berbakti kepada orang tua. Nak jadi pemuda hebat ni, sahabat sekalian, awak tanyalah orang-orang yang hebat di luar sana. Kebanyakan daripada mereka, kalau tidak berbuat baik pada ibu bapa, mereka akan rasa menyesal lah. Menyesal aku tak buat baik dulu kat mak ayah. Sekarang tak ada, aku rindu diorang. Yang ada ibu bapa pun, Allah sebut dalam surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Saya ikut wa bil walidaini ihsana ni Allah sebut buat baik pada mak ayah. Kalau di antara translate tu saya, boleh. Kalau di antara seorang ataupun kedua-duanya meningkat usia, jangan kata jangan kata jangan membentak mereka. Dan Allah sebut lagi wa qul lahum qawlan karima. Ucapkan dengan perkataan mulia dekat depa ni. Sebab apa? Bila kita berbakti pada orang tua, perasan tak? Kita sebenarnya akan mencerminkan bagaimana kita akan melayan manusia lain. Sebab ibu bapa paling dekat dengan kita. Tu yang ketiga. Dan yang terakhir lah. Banyak lagi sebenarnya. Tapi yang terakhir saya nak bagi tahu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nak jadi pemuda ni kita kena ada satu circle. Circle ni sangat kuat. Sebab circle ni lah yang akan membantu kita untuk boost up. Sebab manusia dari siling kehidupan. Daripada titik A ke titik B dia nak meningkat. Ada di antara mereka yang jatuh terus. Tapi ada di antara mereka yang sustain hidupnya. Dan ada juga orang bermula pada bawah, pergi ke titik yang seterusnya, tapi dia akan jatuh sikit. Dengan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dengan menjaga kekuatan iman dan juga akhlak, dia akan naik sedikit. Walaupun jatuh, itulah norma manusia, kehidupan kan. So bila jatuh dia akan bangkit dengan nilai-nilai Islam yang kita cerita tadi. Jadi bagi saya antara yang perlu kita jaga itulah dia. Dan yang paling penting yang bagi saya lah, sekarang ni zaman ilmu pengetahuan, tolonglah nak jadi pemuda yang hebat. Kita ni ada satu rasa tau, kalau kita nak berbicara dengan orang, beza ada orang yang ada ilmu, beza ada orang yang hanya ada adab, beza juga dengan ada orang yang ada ilmu dan juga adab. Jadilah orang yang ketiga tu, ilmu dan juga adab saling melengkapi. Kalau ada ilmu tak ada adab pun tak ada guna. Betul. Dan insya-Allah dari situlah bagi saya sedikit sebanyak kongsikan untuk menjadi peranan kita sendiri sebagai pemuda hebat insya-Allah. Pemuda hebat, pemuda abrar ya? Ya, betul. Mantan Presiden Indonesia pernah berkata, jika diberi 10 pemuda yang cinta negara, pasti mampu menggegarkan dunia. Ungkapan begini cukup hebat ya, menunjukkan peranan orang muda dalam melakukan pelbagai perkara sehingga dunia ini mampu digoncang oleh orang muda. Apakah cara terbaik soalannya? Apakah cara terbaik untuk menjadikan seorang pemuda rela berjuang demi agama, rela berbakti demi negara? Kita nak merdeka ni, silakan Anik. Saya rasa aura tu, terima kasih Muhammad. Kita tarik sikit kan. Okay. Sekarang ni bulan kemerdekaan. Ya, bulan kita kemerdekaan. Tahu bulan kemerdekaan ni adalah bulan pembebasan, orang kata kan. Kita bebas daripada penjajah. Tapi kita nak tahu, betul-betul bebas ke kita? Ya. Adakah sebenarnya penjajah tertukar je? Dia buat perang saraf pula kali ni. Dia attack dekat belah lain pula. Kita tak tahu. Adakah kita bebas hanya sekadar bebas di tanah Melayu ini sahaja? Itu pertama, tanya diri. Yang kedua, kalau ikutkanlah cara terbaik, banyak sebenarnya untuk kita jadi seorang pemuda yang seperti Soekarno katakan, jika diberi 10 pemuda, nescaya aku akan menggegarkan dunia. So, apa bukti? Apa cara? Apa tanda? Okay, saya kongsikan. Antaranya, pertama sekali, hablum minallah wa hablum minan nas. Saya quote benda ni sebab perkataan ni tak boleh kita kena telan. Inilah hakikat. Jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Sebab ada beza. Orang yang jaga hubungan dengan Allah dan jaga hubungan dengan manusia ni, dia akan lebih tenang dalam menghadapi ujian. Dia akan lebih kuat dan semangat. Dan dari situ sebenarnya, perkara tersebut, sifat yang ada seandainya orang tu menjaga hablum minallah wal hablum minan nas ni, dia akan nampak hebat dan nampak kuat. Itu pertama. Yang kedua, pastikan ilmu agama dan iman tu penting. Zaman sekarang, Abang Man, zaman sekarang ni zaman yang kalau kita ni buka je mata, dosa kat depan mata. Ya, senang dapat kan? Betul. So, ini kita sentuh sikit lah dari sudut dosa. Kita nak membersihkan hati, kita kena jauhi dosa lah. Tapi ramai di antara kita macam mana? Buka je mata, orang tayang. Buka je mata, terkeluar kan? Jadi, nak tak nak kita perlu kurangkan
Contoh bermain dengan sosial media sebagai contoh, ataupun perbanyakkan pergi ke masjid. Tak kalah dekat masjid ada benda-benda bukan-bukan kan. Tu nombor 2. Yang ketiga, sejujurnya kalau kita tanamkan dan semai dalam jiwa kita ni perasaan semangat dalam menyampaikan dakwah, insya-Allah hari-hari kita tajdid, kita perbaharui, dari situ dia akan menuntun kita macam menonton basikal tu, dalam Memandu dakwah kita. Yes, dalam memandu kita. Dan dia akan memotivasikan kita untuk berjuang demi agama dan negara. Nak jadi seorang pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Maksudnya setiap daripada kita ni pemimpin dan kita akan bertanggungjawab dengan apa yang kita buat. Jadi dekat sini, kalau in order untuk kita memimpin negara sebagai contoh, negara ni besar tau, our nation, kita perlu memimpin diri kita dulu. So cara dia ialah macam saya cakap tadi lah, 3 poin dan tambahan 1 poin. Seandainya kita ada rasa tanggungjawab dalam menyebarkan dakwah, sebenarnya dia akan push up diri kita menjadi orang yang tak boleh tidak, aku kena buat. Tak boleh tidak, aku kena buat. Sebab itulah pahaman saya rekod balik, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Dan itulah Syah. Baru poin ketiga and last point saya rasa saya nak kongsikan is consistent. Istiqamah. Istiqamah. Sebab dalam dunia content creator, saya sebagai content creator, saya boleh kongsikan consistency is the key to success in your life. Sebab orang yang kualiti macam mana pun video dia, tapi kalau dia post sekali-sekala, macam mana orang nak tahu dia relevan atau tidak, dia aktif atau tidak. So kalau konsisten, walaupun, tapi pastikanlah konten tu ada nilai lah, nilai positif, nak sebar dakwah kan, nak jadi pemuda hebat. So kalau ada video, pastikan konsisten. Tak perlu nak perfect sangat pun, cukup sekadar kita ada something to be share dekat others kan. Dari situ kita hari ni buat, esok buat, lusa buat. Jangan putus asa, persetankan apa mereka kata. Sebab kita nak berjuang demi agama dan negara. Itu saya boleh kongsikan lah. Betul ya. Jaga hubungan, jaga ikatan kita dengan Allah. Betul. Hablum minallah. Jaga ikatan dengan manusia, hubungan, connection dengan ummah. Betul. Dan itu antara yang kita boleh lakukan untuk kita sentiasa tegar, tekal, berjuang. Betul. Demi agama. Sebab cabaran datang dari pelbagai arah kan. Betul. Kena pimpin diri dulu. Dan nak pimpin diri tu, Pak kata Anik tadi, kena konsisten. Yeah. Kena konsisten. Nak konsisten tu, kita ni banyak, dah mula naik roh, naik syekh ni ya. Kita nak konsisten buat baik, kita memang ada banyak dugaan, rintangan. Banyak benda yang menghayalkan. Kalau disebut oleh penerbit saya ni, dicandukan dengan pelbagai perkara yang sia-sia kan. Yang sia-sia tu yang best. Yang nafsu tu yang seronok sebenarnya. Dosa kan. Orang Kelantan panggil seronok tu seronok lagi. Tapi tak boleh. Jadi macam mana sebenarnya Anik ya? Mungkin Anik boleh share dengan saya, dengan abang dan juga dengan penonton, pendengar semua. Baik. Macam mana nak sentiasa istiqamah, konsisten melorongkan diri kita menjadi jiwa yang sentiasa rasa bertuhan. Masya-Allah. Baik. Ini saya kena ambil masa sikit. Ambil. Tapi saya bagi terus solution lah. Sebab silakan. Ramai orang dia tak nak dengar explanation panjang-panjang kan Abang? Ya. Dia akan kata, aku nak solusi. Itulah zaman sekarang. Dia nak express je. Sebab jadi ustaz-ustaz express kan. Takut sebab benda tu akan jadi lama-kelamaan candu lah. Orang akan ketagih dengan jawapan tapi tak tahu ketagih situasi. Ada tak nak tahu apa-apa situasi, lantak kau lah. Dia satu lagi Anik. Kalau dah ketagih dengan express solution, kita akan lupa benda ni ada nasnya, ada dalilnya, kan. Betul. Okay, silakan je. Tak campur, teruskan. Betul lah. Saya setuju benda tu. Itu yang terjadi sekarang. Orang beramal tanpa ilmu. Tak cantik lah kat situ, lagi-lagi sama sosial media. Okay, balik pada soalan. Okay. Teruskan. Alright, baik. Bismillah. So, cara untuk kita, saya boleh quote balik lah. Cara untuk kita jiwa ni nak rasa bertuhan. Ataupun kita nak letakkan jiwa kita ni ada Allah di hati. Oi, dia macam orang kata puitis kan? Tak apa. Okay, pertama sekali, ni saya kongsikan satu lagu daripada Opik. Saya suka sangat lagu ni. Ubat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua solat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpul dengan orang yang soleh. Dah lupa lagu dia dah. Yang keempat banyakkan berpuasa. Yang kelima Allahumma salli ala Muhammad, zikir di malam hari. Berzikir. Okay, saya sentuh 5 ubat hati. Pertama baca Quran dengan makna dia. Al-Quran ni jujur kata dia memang memang healing.
Sebab apa tahu, ramai pemuda zaman sekarang belia lah, sibuk dengan kerja, sibuk dengan pasangan, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan masalah diri, sampai kan tak ada masa untuk healing. Sekarang ni kan orang healing kita tengok sunset kan. Tapi ramai orang tidak meletakkan Allah ni nombor satu. Itu yang membuatkan sebenarnya, jujur cakap, dia tak boleh cari jalan keluar. You pergi mana-mana healing lah, pergi hotel 3 hari 2 malam, saya pun buat. Tapi benda tu sebenarnya sementara, is it? Dan bila sementara, kita akan rasa tak puas. Lagi dan lagi. Kadang kita rasa macam nak healing dekat hotel ni, kita dah healing dah banyak sangat kat hotel ni, pergi hotel lebih besar. Makin lama kita ada nafsu, makin teruk lah nanti, dan makin besar lah lagi komitmen kita akan keluarkan untuk sekadar healing. Sebab manusia masalah mesti akan datang. Okay, so ubat hati, baca Quran dengan makna dia. Kalau you ada Quran, mesti ada Quran kan. So baca Quran dengan makna dia. Sebab banyak pengajaran yang kita boleh dapat di dalamnya. Dalam surah Luqman memberitahu anak dia macam-macam pesanan untuk hormat ibu ayah, solat dan sebagainya. Banyak lagi kalau kita nak cerita tadabbur pasal Quran ni. Ya Allah, setiap surah tu bukan satu dua, berpuluh-puluh pengajaran boleh dapat. Yang kedua, solat malam. Ini saya nak highlightkan, Baman. Kita makan untuk jasmani, tapi rohani kita lapar. Ramai orang saya tanya, pelajar saya sendiri pun, saya tanya, tahajud tak malam tadi? Tak lah. Kan? Bila tak, saya bukan nak judge dia, tapi saya nak bagi tu, bila tak, sebenarnya semangat yang ada dalam jiwa kita ni untuk boost up kita punya rasa nak berdakwah, rasa nak melaksanakan agama, melaksanakan syariat dan sebagainya, akan macam lampu lah, dia akan jadi semakin malap. So sebenarnya tahajud tu akan boost up energi kita, boost up jiwa kita, dan dari situlah menjadi kunci untuk istiqamah menjadi pemuda yang hebat. Bangun dah solat malam. Tak tidur pun tak apa. Sebab kalau tak tidur, solat malam, itu nama dia solat malam. Tapi kalau you tidur, itu qiyamul lail. So tak ada masalah nak gaduh-gaduh, kena tidur ke apa ke. Yang ketiga, saya cakap tadi, berkumpul dengan orang yang soleh. Saya highlightkan circle, bergaul dengan orang positif. Jujur cakap Abang Man, saya pernah lepak dengan orang-orang yang Islamik kan. Maksudnya orang-orang yang menjaga agama lah. Setiap waktu dia solat, jemaah kat masjid. Saya mula-mula saya rasa macam, tak boleh solat kat sini ke? Kan? Tak boleh solat je lah dekat bilik ni. Lepas tu tiba saya nampak ramai setiap hari mereka pergi masjid, istiqamah Zuhur dan Asar. Saya rasa macam terbakar. Aku ikut diorang. Dan sebenarnya, paksaan tu akan menjadikan kita istiqamah. Kena paksa dulu. Sebab amalan ibadah ni, kita tak nampak habuan dia. Sebab itulah manusia kan. So tak nampak habuan, susahlah nak buat. Jadi bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Ya, faham je, ramai orang yang soleh. Segelintir daripada mereka ada yang nakal juga kan. Tapi yang nakal janganlah ikut. Itu yang ketiga. Teruskan. Puasa ni banyak benda boleh jadi badan sihat. Yang kedua, jaga nafsu kita. Yang ketiga, bila puasa ni sebenarnya kita belajar untuk hargai kelaparan tu. Bila hargai kelaparan, kita akan rasa, macam mana orang kat Gaza macam mana orang yang tak ada makanan kita ni bebas. Kalau kita dijajah, kena catu makanan. Macam sekarang ni ekonomi tengah kan agak menurun. Dolar pun dah makin ringgit Malaysia pun dah makin, apa orang kata, dah menggegar kan. Saya pun nak travel tu takut sekarang ni kan. Tapi nak tak nak sebenarnya kita tak kena travel dalam Malaysia sempena merdeka. Ya betul. Betul. Sebab saya teringat pergi Langkawi lagi. Doakan boleh. So dengan berpuasa sebenarnya menjaga diri kita dari pelbagai benda sebenarnya. Dan yang terakhir, untuk ubat hati ni, zikir di malam hari. Perbanyakkan zikir. Saya boleh kongsikan satu zikir, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim. Yang mana sikit kan, Subhanallahil azim, tapi berat timbangan dekat mizan nanti. Itu poin satu tau. Boleh tambah lagi? Boleh. Okay. Minta maaf ya semua. Ini saya nak bagi input supaya kita ni nak tanam jiwa kita semua, termasuk diri saya. Kita ni beruntung tau, sebab ramai orang yang suka mencari peluang, tapi diorang tak tahu nak dapat peluang kat mana. So dari sinilah input-input ni juga ambil. Yang seterusnya, kurangkan tengok live orang lain. Hargai apa yang Allah beri pada kita. Sebab apa tau? Sebab kadang dalam kita nak menyebarkan dakwah, nak jadi pemimpin pemuda hebat ni, dengan pesatnya ekonomi yang membangun, teknologi yang kian meningkat, maju, TikTok, Instagram, kita nampak live orang lain hebat, tapi kita akan persoalkan diri kita. Perasan tak? Kenapa aku tak macam tu? Sekononnya ada kereta besar macam tu, rumah, bini yang macam tu kan. Tapi sebenarnya kita lupa apa yang kita ada. Dari situ sebenarnya, kalau kita qalilan ma tashkurun,
Dari situlah sebenarnya kalau nak jadi pemuda hebat ni, kita perlu singkirkan, kurangkan tengok level orang lain dan lebih menghargai diri sendiri. Appreciate what you have sebelum dia pergi meninggalkan awak. Bukan setakat manusia saja, boleh jadi harta benda dan apa yang awak ada sekarang. Dan sifat qanaah tu penting. Qanaah ni rasa cukup lah. Janganlah kita rasa, manusia lebih, orang kata apa, bila gaji tinggi, komitmen Lagi tinggi. lagi tinggi. Besar periuk, besarlah keraknya. Ya, betul. So bila nak kata besar, periuk besar kerak, you gaji besar macam mana pun takkan rasa cukup. Percayalah. Sebab itulah qanaah tu penting. Dan last sekali saya rasa saya nak tambah, amalan sedekah, zikir tu you kenalah. Kita kena buat. Sebab benda tu sebenarnya memberi makanan untuk rohani kita. Sebab macam mana kita nak memimpin dunia kalau jasmani kita saja yang kuat tapi rohani kita lemah. Dan always muhasabah diri. Ini apa yang saya selalu buat. Setiap kali kita nak tidur, jangan lupa maafkan semua orang. Walaupun sukar untuk memaafkan, tapi memaafkan tu bukan untuk dia. Untuk kita tenang hati. Dan bila muhasabah diri, kita akan rasa sebenarnya apa yang kita ada dekat dunia ni sementara. Dan kita akan rasa, aku nak mati dah. Yelah, bukan macam tu. Maksudnya, aku nak mati means hidup aku tak lama, buat apa nak membenci. Dan dari situ dah datang ketenangan hati. InsyaAllah. InsyaAllah. Hebatnya. Nak dapatkan jiwa yang syumul, yang rasa dirinya bertuhan, yang rasa hidup ni qanaah, Betul. cukup tu adalah satu perkara yang perlu dididik kan? Perlu dididik seperti mana dididik, seperti mana ayah Sultan Muhammad Al-Fatih mendidik baginda ya pada usia 18. Kalau tak silap ya. Mudah. Waktu Sultan Muhammad Al-Fatih menggegarkan dunia, menakluk kota Konstantinopel. Waktu tu umurnya baru 18. 17-18. Dan dia mengutamakan tahajud untuk bala tenteranya. Tahajud dulu, baru siapa yang tak tahajud tak boleh pergi berjuang besok. Kan, betul kan kalau ikut kisahnya. Dan sejarah Sultan Muhammad Al-Fatih ni, dia lebih kurang dengan zaman Melaka. Pada pandangan Anik yang sedang berada dalam arus media sosial di dunia di tahun 2023 ni, mampukah kita mengimbau kembali, menggapai kembali apa yang pernah dicapai oleh Kesultanan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih itu? Mampukah kita, Anik? Silakan. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya petik sikit tentang cerita Konstantinopel tu. Bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih menawan kota Byzantine. Ya. Waktu usia macam saya 18 tahun. Okay, boleh saya always 18 lah. Lulus. Okay, yang mana menjadi satu bukti penaklukan dan penyatuan dunia Islam. Dan kita tahu itu memang sejarah yang kalau siapa tak tahu tu memang kelakar lah kan. Yang kedua, saya nak bagi tahu jujur kata kita sebenarnya mampu seandainya kita bersatu. Sebab dunia Islam sekarang ini meluas kan. Setiap negara bagi saya mesti ada penganutnya. Dan Islam ni kalau dalam dunia ni majoriti kan. Bagaimana Nabi SAW membawa agama Islam sampai ke hari ni. Saya sangat kagum lah dengan baginda Nabi. Yang kedua, saya nak bagi tahu kita mampu, insya-Allah dengan iman yang kuat kita akan mampu untuk hadapi rintangan, cabaran berdepan dengan dunia sekarang. Sebab sekarang ni zaman fitnah, kita kena faham dan kena ingat dan sedar, jauhi fitnah yang mana benda yang boleh menimbulkan satu boleh harm kita balik lah. Dan jadi pemuda yang hebat ni kita kena jaga dalaman kita, disebabkan kalau dalaman kita, ramai orang fokus pada fizikal kan, saya fokus juga kepada mental. Sebab orang yang nak jadi seorang pemuda yang betul-betul mengikut syariat yang hebat ni, dua-dua kena power. Mental health issue sekarang. So kalau fizikal kuat tapi mental health ni rosak, macam mana untuk kita tawan dunia? Macam mana untuk kita pimpin keluarga, diri kita sendiri, khususnya diri kita lah. Dan insya-Allah kita mampu dengan tekun dan sabar. Sebab dalam satu lagu yang saya dengan kumpulan saya pernah bawa dulu, saya nyanyi sikit boleh? Boleh. Apa kumpulan tu? Kumpulan The Faith. The Faith. Lagu ni memang ramai. Masih ada lagi kumpulan tu sekarang? Mungkin Masih akan keluarkan single yang terbaru nanti. Kita tengok macam mana lah. Lagu dia, dengarilah perjuangan dakwah ini bukan mudah. Nak membuka alasan berpaling tadah. Walaupun kau ditentang kau terus dapat. So nak kata perjuangan dakwah ni itu cover lagu apa tu? Despacito. Oh, Despacito. Ya, mesti dakwah. Kami tukar lirik dakwah lah. Okay, betul. So nak kata bagaimana kita nak cuba dakwah pada orang, esok dia berubah.
Tak boleh, sebab innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak ubah sesuatu kaum melainkan mereka ubah diri mereka sendiri. So kita tak boleh dah nasihat kita nak dia ubah. Sebab berubah ke tidak semua tu cukup sekadar kita menyampaikan pesanan sahaja. Dan saya sangat pentingkan dalam talk saya selalunya, love yourself, sayangi diri kita. Sebab saya dulu pernah buat silap yang besar untuk tidak menyayangi diri dan akhirnya memakan diri saya. Jadi saya pesan untuk semua, sayangi diri anda berbanding orang lain. Ku anfusakum wa ahlikum nara. So nak kata tak boleh tidak, sayang diri kita, self reward. Jangan workaholic terlalu banyak sampaikan minda kita penat. Kalau kita penat, pastikan reward yourself. Awak belilah macam-macam untuk awak reward. Tak perlu mahal-mahal pun tak apa. Janji rasa dihargai dan kena bagi tahu awak. Kena bagi tahu diri awak, aku beli benda ni untuk diri aku. Tak mahal pun tak apa. Dan yang terakhir, ada lagi. Suri teladan, role model. Teladan, Ya, sebab apa kan, macam saya tengok Abang Man. Ya. Dunia sosial media sekarang. Sosial media sekarang ni kita perasan ramai yang cuba untuk kejar populariti, views yang tinggi. Tapi mereka gadaikan maruah. Minta maaf cakap lah. Gilik sana sini, konten yang prank, yang bukan budaya kita, yang bukan apa Islam ajar. So benda tu sedikit sebanyak mencalarkan image kita seorang Muslim lah. Even kalau perasan, orang yang baru convert non-Muslim, convert to Muslim pun mereka lagi Muslim daripada kita. Ya. Sentap dekat situ. Jujur saya tengok ramai yang saya tak faham kenapa. Tapi biasalah. Kita ni bila dah ada benda tu kita rasa tak hargai. Tak appreciate ya. Bila benda tu dah hilang, barulah kita akan tercari-cari. Dan role model dan teladan ni maksud dia cubalah bina, create the trend. Macam saya cuba buat cover versi dakwah dan alhamdulillah ramai yang ikut. Saya pun tak adalah marah ke apa. Saya okey, you nak ikut, okey, ikut cara awak. Dan bagi saya role model ni sangat penting untuk kita educate adik-adik kita yang akan membesar nanti kan. Dan yang terakhir saya boleh bagi, kita kena ada rasa boleh memberi dan meraih. Sebab ramai yang suka memberi tapi dia tak suka meraih. Contohnya simple. Ramai orang sekarang ni suka beri nasihat kan Bang Man, tapi ramai orang tak suka menjadi pendengar yang baik, pendengar yang setia. Suka hentam je. So saya rasa macam bila tengok balik kan, orang ni suka menasihat-nasihat, saya akan jauhkan. Tapi lebih baik kita menjadi seorang pendengar yang baik. Kerana apa? Disebabkan kita boleh membeli jiwa dia, dan bila kita beli jiwa dia, kita nasihat walau sepatah perkataan pun dia akan terasa. InsyaAllah dia dengar. InsyaAllah. Dan dari situlah saya rasa cukup sekadar kita nak jadi pemuda hebat ni tak perlu buat semua. Kalau tak mampulah, of course lah, saya pun belum tentu saya buat semua. Tapi jangan tinggal semua. Apa yang poin saya bagi ni, kita bincangkan, ambil yang baik yang boleh kita buat, dan insyaAllah dari situlah konsisten yang utama untuk jadi pemuda yang hebat. Contohlah Abang Man. Alhamdulillah. Beberapa poin penting yang dapat diambil tadi ya, daripada soalan yang terakhir tadi ya. Kita kena bersatu. Kesatuan, macam yang Anik cakap tadi, kesatuan tu penting. Memang kita tak dapat nak buat semua, tapi kalau kita dapat pegang beberapa perkara ni, ialah satu nilai tambah yang sangat besar untuk pertumbuhan jiwa, kendiri dan emansipasi manusia, khususnya beliau itu sendiri. Kesatuan, raikan pandangan, sedia untuk memberi dan meraikan, jaga iman, jauhi fitnah, fokus mental, love yourself, dan jadi suri rumah pula, suri teladan. Ya, jadi suri teladan ya, role model yang baik kepada masyarakat, pada diri kita dulu, untuk pimpin keluarga, pimpin ummah. Alhamdulillah, pembicaraan yang sangat-sangat bermanfaat daripada Anik untuk pertemuan pertama kita pada episod kali ini. Mudah-mudahan Anik sudi meluangkan masa untuk bersama lagi dalam episod akan datang, insya-Allah ya. InsyaAllah, boleh. Terima kasih dalam kesibukan beliau. Jadualnya sangat padat setiap minggu, tapi beliau masih mampu bersama dengan kami. POV Sinar Islam Plus amat berbangga sekali bersama dengan Anik Mohai pada minggu ini. Alhamdulillah. Syukran jazilah. Dan penonton pendengar semua, jangan lupa untuk sambung siarkan lagi siaran ini ke media sosial anda, ke Facebook, Instagram, ke TikTok, ke portal, ke YouTube, dan ke semua grup-grup WhatsApp yang anda ada tu ya. Terus bersama-sama dengan kami bersempena dengan sambutan kemerdekaan pada tahun ini, 31 Ogos pada tahun ini, dengan tema Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada episod akan datang. Terima kasih. Ada satu lagi. Silakan. Ada satu lagi. Tadi nak dengar lagu ni tak? Oh ya, lupa. Okey, silakan. Ini lagu khas untuk
Sinar Islam Plus. Untuk Sinar Islam Plus, untuk POV Sinar Islam Plus. Silakan Anik. Alhamdulillah lagu ni dah cecah 2.3 juta. Wow. Jadi Instagram. Semoga view kita pun akan dapat 3 juta. Amin insyaAllah. Okay, lagu ni saya tu kali dakwah lagu Gucci. Okay, saya. Ku tak perlu Gucci, oh. Ku tak perlukan Louis Vuitton. Ku tak perlukan itu, oh, untuk bahagia. Kerana aku mula fahami bahagia hadir bila ku memberi dan bila ku syukuri, oh, segala nikmatnya. SI Plus.